Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harith bin Abdul Aziz, nombor matrik 22000211. Okey, hari ini saya ingin membincangkan tentang isu pencemaran sungai di Malaysia. Okey, apakah pencemaran sungai? Pencemaran sungai ini boleh dikategorikan sebagai pencemaran air. Pencemaran air ni banyak, macam pencemaran laut dan sebagainya lah. Okey, bagaimanakah pencemaran sungai ini berlaku? Pencemaran sungai ini berlaku apabila benda-benda yang tidak sepatutnya berada di dalam sungai, seperti sampah-sampah sarap dan sisa-sisa bahan buangan dan sebagainya. Okey, bagaimana pencemaran sungai ini boleh berlaku? Okey, first, tidak peka dengan keadaan semasa sungai-sungai. Okey, ramai pihak mengamalkan sifat tidak ambil tahu terhadap keadaan sungai-sungai di Malaysia. Yang kedua, pihak yang tidak bertanggungjawab mengotorkan sungai. Okey, contohnya macam ada kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab dan mengambil jalan yang mudah dengan menyalurkan sisa-sisa bahan buangan ke dalam sungai. Okay, contoh kedua, orang awam yang suka membuang sampah ke dalam longkang dan seterusnya mengalir ke dalam sungai. Okey, yang ketiga, kurangnya aktiviti membabitkan sungai-sungai. Apabila masyarakat mula melupakan sungai-sungai yang ada berdekatan dengan tempat mereka, sungai-sungai ini dibiarkan begitu sahaja tanpa pemerhatian dan penyelenggaraan. Maksudnya, diorang ni kurang buat aktiviti macam rakit, aktiviti air semua itulah. Okey, yang keempat, pertanian. Aktiviti pertanian melibatkan penggunaan baja dan racun untuk memastikan kesuburan tanaman. Baja dan racun boleh memasuki badan air melalui pengaliran air di permukaan tanah dan juga air bawah tanah. Kemasukan bahan pencemaran tersebut akan menurunkan kualiti air dan seterusnya mengakibatkan pencemaran sungai atau air. Okey, yang kelima, perindustrian. Semua jenis perindustrian boleh menyebabkan pencemaran kerana bahan buangan dan dari kawasan perindustrian disalurkan ke badan air melalui sistem yang nyata. Okey, yang last sekali, aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan tidak kurang pentingnya pada ekonomi negara. Namun, aktiviti ini sering mengakibatkan permukaan tanah terdedah kepada hujan yang menyebabkan berlakunya hakisan. Proses ini akan menyebabkan tanah tersebut masuk ke dalam sungai dan mengotorkan sungai tersebut. Okey, apakah kesannya pencemaran sungai jika dibiarkan? Hilangnya sumber-sumber bagi setengah pihak. Bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman yang bergantung pada sungai seperti orang asli, akan hilang sumber pendapatan, makanan dan minuman kerana sungai-sungai sudah tercemar akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, kehidupan air terancam. Spesies hidupan air akan mati kerana sesetengah spesies akan makan sampah atau sisa bahan buangan yang dianggap sebagai makanan. Selain itu, hidupan air juga kurang mendapat oksigen kerana permukaan air telah diselaputi minyak dan sebagainya. Selain itu, tumbuhan air akan terjejas. Yang ketiga, masalah kesihatan. Masalah kesihatan seperti cirit-birit, sakit perut dan sebagainya yang berpunca daripada air yang tercemar. Selain itu,
Pencemaran ini akan menyebabkan bekalan air berkurangan. Air bersih lah. Okey, yang keempat, hilangnya tempat rekreasi. Apabila sungai sudah tercemar dan kotor, masyarakat dan pelancong asing akan mula menjauhkan diri daripada sungai tersebut. Okey, yang kelima, kos yang tinggi diperlukan. Kerajaan perlu mengeluarkan sejumlah kos yang besar untuk membersihkan dan memulihkan sungai-sungai yang tercemar. Ini boleh dikira sebagai membazir kerana pendapatan negara. Ini boleh dikira sebagai membazir pendapatan negara kerana wang-wang ini boleh disalurkan kepada pembangunan negara yang lebih penting. Okay, yang last sekali, hilang daya tarikan. Setiap sungai mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Jadi, jika sungai tersebut dibiarkan tercemar dan kotor, nescaya daya tarikannya akan hilang di mata masyarakat dan pelancong asing yang minat dengan keindahan sungai. Okey, cara-cara untuk mengelakkan pencemaran sungai. Yang pertama, mewujudkan kempen berkaitan dengan sungai. Kerajaan negeri boleh bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengadakan kempen berkaitan sungai. Kerajaan negeri juga boleh memberi hadiah atau penghargaan kepada masyarakat yang menjaga sungai-sungai tersebut. Yang kedua, undang-undang yang lebih tegas dikenakan. Undang-undang yang sedia ada boleh dikaji dan diperketatkan. Dengan itu, pihak yang tidak bertanggungjawab akan mula patuh kerana mereka sedar tentang undang-undang baharu ini boleh mengenakan tindakan yang lebih berat dan tegas. Yang ketiga, media massa. Media massa boleh memegang peranan dengan mengiklankan tentang keindahan sungai dan sebagainya. Ini kerana masyarakat pada zaman kini mereka lebih gemar melihat pada telefon, gadget, TV dan sebagainya. Ini secara tidak langsung mereka akan melihat iklan tersebut. Okey, yang keempat, peranan ibu bapa. Ibu bapa memegang peranan yang sangat besar dalam mendidik anak-anak tentang pemeliharaan sungai. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menunjukkan cara membuang sampah ke tempat yang betul. Okey, yang kelima, peranan pihak sekolah. Pihak sekolah juga tidak terlepas dalam memegang peranan dalam penjagaan sungai. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan mengenai keindahan sungai. Okey, yang keenam, pemasangan perangkap sampah. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan untuk mengatasi sampah sarap dialihkan oleh air melalui longkang, adalah perlu supaya perangkap sampah dipasang di tempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memperangkap sampah sarap untuk memudahkan pengurusan penyelenggaraan. Okey, yang last sekali, penyelenggaraan secara berkala. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem pemaritan tidak tersumbat, maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu 1 atau 2 kali sebulan. Okey, ini gambar-gambar dia. Gambar-gambar pencemaran sungai. Okay, yang sebelah kiri tu daripada Sungai Kelang. Yang belah kanan tu daripada Sungai Semenyih. Okey, kesimpulannya, sungai merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang indah. Ianya menjadi tanggungjawab kita dalam memastikan keindahan sungai ini terus dipelihara untuk generasi yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.